Yang berhormat Datuk Seri Panglima dan para hadirin dipersilakan kembali duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang berbahagia Datuk Wong Hon Jun alias Juns Wong. Yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Yang berbahagia Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Yang berbahagia Puan Muhyiddin Haji Ismail, Pengarah Pertanian Sabah. Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Aplikasi Digital Ulasan Kesesuaian Tanah Pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Majlis dimulakan dengan bacaan doa. Dengan ini majlis menjemput yang dimuliakan Encik Meji Hamid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa hassana bi risalati habibihi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang memiliki kemuliaan, pemilik segala ilmu dan kebijaksanaan, bersempena dengan majlis pelancaran aplikasi digital Jabatan Pertanian Sabah yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, di pagi yang penuh bermakna ini. Kami merafakkan tangan dengan penuh kerendahan, memohon taufik dan hidayah-Mu yang berpanjangan agar majlis yang kami adakan ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti mana yang ditetapkan. Allahumma ya Fata ya Alim. Ya Allah, padamu kami panjatkan pengharapan agar majlis pelancaran aplikasi digital ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kapasiti kami untuk membangunkan satu platform digital untuk memudahkan perkongsian data dan maklumat, kepakaran dan pengalaman sebagai tanda kesungguhan dan komitmen kami mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan ke arah yang lebih efektif dan mampan untuk mempertingkatkan kecakapan dan berdaya saing. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, kekuatan dalam mendepani cabaran era globalisasi untuk mendongkong
hasrat dan aspirasi kerajaan negeri Sabah menuju ke era kerajaan digital. Ya Allah, ya Malikas samawati wal ardh, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Mantapkanlah semangat, iltizam dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab ke arah membina dan membangunkan bangsa yang berdarjat dan membina tamadun yang bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sebelum majlis diteruskan, marilah sama-sama kita mendengar taklimat keselamatan yang akan disampaikan oleh Encik Kelvin Ladius, bahagian keselamatan Sabah International Convention Center. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan hadirin sekalian. Selamat datang ke Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Di sini saya memohon perhatian anda semua untuk sesi taklimat keselamatan semasa anda semua berada di bangunan SICC kami. Untuk makluman semua, kita sedang berada di Dewan Convention 1, level 4 dan terdapat 5 level di dalam bangunan ini. Dan fasiliti yang disediakan adalah seperti berikut. Di sebelah kanan dan kiri Dewan ini terdapat tandas yang disediakan untuk anda semua. Dan untuk bersolat, anda boleh menuju ke aras 2 dan mengikut papan tanda sehingga anda sampai ke ruang solat di bahagian kiri sayap Dewan bangunan ini. Anda boleh meminta bantuan petugas kami yang berada di sepanjang tepi bangunan Dewan Sipadan 1 ini untuk bantuan sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan atau pertanyaan. Untuk perhatian, para hadirin sekalian, kawasan merokok di bangunan ini hanya dibenarkan di level 2, yaitu di kawasan Promenade, dan kawasan level 3 dekat dengan Cafe SICC. Selain daripada tempat tersebut, merokok adalah dilarang sama sekali. Pada bila-bila masa sekiranya bunyi loceng kecemasan, para hadirin diminta untuk bertenang dan menunggu sehingga pengumuman kecemasan dibuat. Sekiranya pengumuman untuk mengosongkan bangunan telah dibuat, sila gunakan pintu yang terdekat dan menuju ke tangga kecemasan. Petugas-petugas SIC kami akan membantu anda semasa anda keluar daripada bangunan ini. Tempat berkumpul terletaknya di Jesselton Point, level 3. Pada waktu kecemasan, anda semua dilarang untuk memakai lift dan dilarang untuk masuk semula ke dalam bangunan. Anda hanya boleh menuju ke tempat berkumpul di Jesselton Point, level 3. Selaras dengan SOP COVID-19 dari Kerajaan Malaysia, kami ingin ingatkan para hadirin untuk mematuhi prosedur keselamatan dengan memakai topeng muka, membersihkan tangan dengan kerap dan mengamalkan penjarakan fizikal
sekurang-kurangnya 1 hingga 2 meter. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memainkan peranan dalam langkah-langkah mencegah merebaknya penyakit COVID-19. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam hormat. Terima kasih. Terima kasih di atas taklimat keselamatan sebentar tadi. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya majlis menjemput Puan Daisy Francis Kim Sung, Ketua Unit Pendigitalan Penyampaian Perkhidmatan, iaitu salah satu unit baharu di bawah Jabatan Pertanian Sabah untuk menyampaikan taklimat mengenai aplikasi yang bakal dilancarkan. Majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang berbahagia Datuk Wong Hon Jun alias Jun Swong. Yang berhormat Datuk Surveyor Haji Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk-Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Yang berbahagia Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. Yang berbahagia Tuan Muhyiddin Haji Ismail, Pengarah Pertanian Sabah. Yang berbahagia Dr. Daud bin Yusof, Ketua-Ketua Jabatan, Dif-Dif Jemputan, Usahawan-usahawan pertanian, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sedikit taklimat berkenaan dengan pembangunan program pendigitalan ke atas perkhidmatan Jabatan Pertanian Sabah, khususnya berkenaan aplikasi digital yang bakal akan dilancarkan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, iaitu aplikasi ulasan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, usaha untuk melaksanakan pendigitalan ke atas perkhidmatan Jabatan Pertanian sebenarnya mula dipergiatkan pada tahun 2019 seiring dengan inisiatif pelaksanaan Smart Digital Government yang dipelopori oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Serta pada masa yang sama, Jabatan Pertanian mula melaksanakan transformasi terhadap struktur dan carta fungsi jabatan. Ia juga mengambil kira berkenaan isu keselamatan makanan serta ekspektasi golongan masyarakat tani dan para stakeholder jabatan yang begitu tinggi terhadap sistem penyampaian perkhidmatan jabatan di mana semuanya memerlukan jawapan hanya di hujung jari. Inisiatif awal pelaksanaan program pendigitalan sebenarnya bermula dengan langkah yang paling asas, iaitu dengan memberikan wajah baru pada website Jabatan Pertanian dan memperkasa secara optimum fungsi website ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kedua-dua aplikasi ini yang bakal dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah boleh diakses melalui portal Smart Tani Sabah menerusi pautan yang terdapat di dalam website jabatan. Untuk makluman, portal Smart Tani Sabah diwujudkan bagi menghimpun kesemua aplikasi-aplikasi perkhidmatan digital yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian. Dalam portal ini dibuat khusus untuk dua kumpulan pengguna, iaitu pengguna awam yang akan menggunakan button Rakan Hikmat Tani, dan berikut merupakan paparan aplikasi-aplikasi yang dibuka untuk kegunaan orang awam yang terdiri dari Self-Diagnostic Pest and Disease, Hub Hasil Pertanian di mana aplikasi ini merupakan akses masuk pemasaran hasil pertanian secara online, Sistem Pendaftaran Pelajar Institut Pertanian Sabah dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian. Manakala pengguna kumpulan kaki tangan Jabatan Pertanian pula akan menggunakan button Pejabat Maya, di mana di bawah button ini adanya aplikasi ulasan kesesuaian tanah pertanian ataupun dipanggil ALAM, back-end bagi aplikasi e-Pest and Disease, Hikmat Tani, sistem perangkaan dan sistem pembayaran pembacakan subsidi sawah padi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aplikasi pemasaran hasil pertanian secara online yang dikenali sebagai Hub Hasil Pertanian merupakan platform menghubungkan para petani, pengusaha pertanian kepada pembeli,
pemborong, pasaraya, syarikat pengeluar makanan dan para pengekspor agar mereka juga boleh saling dan berhubung bagi maksud urusan jual beli selanjutnya. Sehubungan itu, aplikasi ini juga tidak hanya dibangunkan khusus untuk penjual, malah keperluan pembeli juga diambil kira, yang mana pembeli hasil pertanian boleh mengiklankan keperluan hasil pertanian mereka. Sedar akan kepelbagaian latar belakang pengguna, aplikasi ini diberi nilai tambah dengan adanya paparan data secara real-time, pengeluaran hasil tanaman atau produk pemprosesan bagi setiap daerah, jangkauan, seterusnya bila adanya pengeluaran hasil bagi setiap daerah. Aplikasi ini juga mengetengahkan pengusaha-pengusaha pertanian yang telah pun mendapat pengiktirafan persijilan MyGap, MyOrganic, Mesti dan Halal, yang mana persijilan ini amat penting bagi mereka untuk memasarkan hasil tanaman atau produk makanan ke luar negara. Sehubungan itu, penggunaan imej satelit yang memaparkan lokasi ladang atau premis makanan pengusaha juga dibekalkan di dalam aplikasi ini bagi memudahkan pengangkutan hasil-hasil pertanian nanti. Aplikasi ini boleh dicapai di seluruh daerah, di seluruh dunia, dan mereka boleh berhubung secara terus kepada pengusaha pertanian kita untuk urusan pemasaran seterusnya. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman sebelum adanya inovasi bagi aplikasi ulasan kesesuaian tanah pertanian ini, proses untuk penyediaan ulasan mengambil masa amat panjang. Semua permohonan tanah akan dihantar ke Ibu Pejabat secara berpusat dan dilakukan secara manual. Ulasan sukar dikeluarkan dalam masa yang singkat disebabkan jumlah bilangan permohonan yang diterima dari 25 daerah setiap bulan dalam anggaran 200 hingga 270 permohonan tanah. Beban tugasan ini ditanggung oleh seramai 4 orang kaki tangan sahaja yang dalam masa yang sama akan menangani tugasan-tugasan yang lain. Maka dengan itu, jabatan telah membangun suatu inovasi dalam bentuk aplikasi digital yang mana peta-peta digital disediakan dan perisian Quantum Geographical Information System QGIS digunakan. Pegawai pertanian daerah diberikan otoriti untuk memproses permohonan tanah bagi pengeluaran ulasan kesesuaian tanah di daerah masing-masing dengan menggunakan inovasi ini. Dengan hanya menggunakan inovasi aplikasi digital ini, hanya 8 langkah ringkas sahaja yang perlu dilalui, iaitu bermula dengan akses masuk ke dalam aplikasi alam melalui portal Smart Tani Sabah, buka aplikasi Quantum Geographical Information System QGIS, imbas imej borang permohonan tanah, paparkan data lot kadister di QGIS, tentukan lokasi imej borang permohonan tanah dengan tepat, iaitu dengan membuat georeference image permohonan tanah berdasarkan data kadister, digitkan lakaran kawasan tanah yang dipohon, buat analisa kesesuaian tanah yang dipohon mengikut peta tanah dan peta topografi dengan berdasarkan atribut yang telah pun disediakan di dalam peta fail tanah. Peta topografi dirujuk untuk menentukan kecerunan kawasan yang dipohon. Setelah selesai membuat analisa, ulasan kesesuaian tanah akan dikeluarkan dan pengeluaran surat akan dikeluarkan di peringkat daerah. Akhirnya, muat naik ulasan kesesuaian tanah ini ke dalam portal Smart Tani Sabah. Jika dibandingkan dengan menggunakan kaedah lama, yang mana semua permohonan tanah diproses secara manual dan semuanya dilaksanakan secara berpusat di Ibu Pejabat dengan jumlah permohonan yang diterima sebanyak purata 270 permohonan setiap bulan daripada 25 daerah, ini amat mustahil untuk dilaksanakan dalam masa yang singkat, walaupun jumlah kaki tangan yang ramai diperlukan untuk memproses permohonan tanah ini. Tetapi dengan adanya inovasi aplikasi digital ulasan kesesuaian tanah pertanian, semua permohonan tanah tidak perlu lagi dihantar ke Ibu Pejabat. Pejabat pertanian hanya perlu menggunakan aplikasi ini untuk memproses secara purata
6 hingga 7 permohonan tanah yang diterima di daerah masing-masing dengan ditangani oleh hanya seorang kaki tangan di daerah. Ini sememangnya boleh diselesaikan dalam masa 24 jam, tetapi dengan syarat dokumen awal permohonan mestilah lengkap dan tidak ada masalah dari segi capaian internet. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, demikianlah taklimat ringkas berkenaan dengan kedua-dua inovasi aplikasi digital Perkhidmatan Jabatan Pertanian Sabah. Dengan itu diserahkan semula masa ini kepada MC. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan kepada Puan Daisy di atas taklimat sebentar tadi. Yang amat berhormat Ketua Menteri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Dengan ini majlis menjemput Yang Berbahagia Pengarah Pertanian Sabah, Tuan Muhyiddin Haji Ismail untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Datuk Surveyor Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Rusmaidi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Dialu-alukan yang berbahagia Datuk John Suong, yang berbahagia Datuk Christian Leo, yang berbahagia Datuk Dr. Daud, yang berbahagia Puan Dr. Maria Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah, yang dihormati Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, para pengusaha pertanian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan berterima kasih di atas kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini dan seterusnya merasmikan majlis aplikasi digital ulasan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online, insyaAllah. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah atas nasihat membina yang diberikan kepada Jabatan Pertanian dalam membangunkan aplikasi-aplikasi perkhidmatan digital. Tidak lupa juga kepada Yang Berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada Jabatan Pertanian Sabah untuk melaksanakan program-program pendigitalan ke atas penyampaian perkhidmatan jabatan. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan mula melaksanakan transformasi Jabatan Pertanian pada tahun 2019. Pelaksanaan transformasi ini bertujuan untuk menumpukan pengurusan hala tuju jabatan agar bertindak pantas ke hadapan. Salah satu trust yang menjadi tonggak kepada transformasi ini adalah transformasi digital yang menjadi hala tuju utama dalam memartabatkan pendigitalan ke atas perkhidmatan jabatan. Strategi menggunakan teknologi digital merupakan peralihan drastik yang mengubah sistem penyampaian perkhidmatan jabatan pertanian. Perubahan ini juga mengambil kira ekspektasi masyarakat tani, para stakeholders di negeri Sabah khususnya dan global secara amnya. Seiring dengan konsep kerajaan digital yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri, Jabatan Pertanian Sabah bertekad untuk melaksanakan transformasi digital ke atas semua perkhidmatan jabatan bermula tahun 2019. Inisiatif awal bermula dengan memberi wajah baru kepada laman web Jabatan Pertanian Sabah
serta memperkasakan secara optimum fungsi penggunaan laman web di dalam sistem perkhidmatan jabatan. Yang amat hormat Datuk Seri, Datuk dan puan-puan sekalian, di antara perkhidmatan jabatan yang selalu mengecewakan para pelanggan jabatan adalah ulasan kesesuaian tanah pertanian. Ulasan tanah sebelum ini menggunakan konvensional sistem yang memproses permohonan ulasan tanah memakan masa yang terlalu lama, yaitu 60 hari masa bekerja atau lebih. Setelah itu, jabatan telah mencoba untuk menggunakan perisian Geographic Information System, iaitu GIS, juga tidak menyelesaikan masalah kelembatan ulasan kawasan kesesuaian tanah pertanian. Seterusnya, bermula tahun lalu, tahun 2019, pihak jabatan telah mengambil inisiatif untuk membangunkan sebuah portal yang menempatkan data spasial dalam bentuk digital, maklumat tanah dan guna tanah. Untuk mengatasi masalah ini, pihak jabatan menggunakan perisian Quantum Geographic Information System dan seterusnya melaksanakan inovasi terhadap pengurusan pelaksanaannya. Dan alhamdulillah, kami dapat mensesarkan ulasan kesesuaian permohonan tanah dapat diproses dan diselesaikan dalam tempoh 24 jam untuk setiap permohonan tanah. Inovasi ini bukan saja menyelesaikan masalah kelembatan urusan kesesuaian tanah pertanian yang selama ini menghantui jabatan dan menimbulkan ketidakpuasan hati para pelanggan, malah yang lebih penting lagi ianya sekaligus membantu mempercepatkan proses pembangunan pertanian di negeri ini. Yang amat hormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan, satu lagi inovasi aplikasi digital yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian adalah Hub Hasil Pertanian. Inovasi digital ini diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ketika seluruh negara mengalami perintah kawalan pergerakan bagi menyekat rantaian jangkitan wabak pandemik COVID-19. Tidak dinafikan ketika itu sektor pertanian berhadapan dengan isu lembakan pengelolaan hasil pertanian disebabkan kekangan pergerakan pengusaha, pembeli dan pemborong. Hasil daripada saranan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, terhasillah inovasi aplikasi Hub Hasil Pertanian yang kini mesra pelanggan dan sedia untuk dan dijadikan platform bagi lebih 50,000 para petani dan pengusaha pertanian yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian Sabah untuk mengiklankan hasil-hasil pertanian mereka bukan saja dalam pasaran domestik, malah secara global. InsyaAllah, aplikasi ini akan memudahkan petani memasarkan hasil tani mereka dan juga menjadi platform supply and demand dalam urusan jual para petani. InsyaAllah, kedua aplikasi ini akan kita gunakan sepenuhnya bermula 1 November 2020 pada tahun ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kami di Jabatan Pertanian yakin dan percaya insyaAllah berlandaskan pelan transformasi Jabatan Pertanian Sabah, konsep digitalisasi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri mampu memperkasa kemampuan jabatan dalam mengadaptasi pelaksanaan pendigitalan dalam perkhidmatan Jabatan Pertanian Sabah demi untuk keperluan rakyat dan kepentingan industri pertanian negeri Sabah khususnya. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan para hadirin sekalian, hari ini merupakan detik bersejarah kepada Jabatan Pertanian Sabah dan juga warga jabatan karena pada hari inilah bermulanya peralihan sistem perkhidmatan Jabatan Pertanian secara konvensional kepada sistem secara digital. Sebelum mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya bagi pihak seluruh warga jabatan ingin merekamkan sekalung penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas masa yang diberikan untuk bersama-sama kita pada pagi ini dalam majlis yang mulia ini, dan sebentar lagi insyaAllah akan merasmikan aplikasi digital ulasan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia, Pengarah Pertanian Sabah, di atas ucapan sebentar tadi. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan,
Marilah sama-sama kita mendengar ucap tama oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Aplikasi Digital, ulasan kesesuaian tanda pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Christina Liu, Yang Berhormat Datuk Jun, Yang Berhormat Datuk Sapar, Yang Bahagia Datuk Rosmadi, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Pengarah Jabatan Pertanian, hadirin yang dirahmati sekalian. Pertama, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis pelancaran aplikasi digital ulasan dan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Ini merupakan satu inisiatif yang cukup baik dalam keadaan kita berhadapan dengan rintangan COVID-19 di mana tidak memungkinkan kita untuk boleh memasarkan produk kita, hasil pertanian kita secepat yang mungkin dan juga tidak mungkin kesampaian ke tempat-tempat tertentu dengan banyak pergerakan yang ada di merata tempat. Maka dengan adanya aplikasi pemasaran hasil pertanian merupakan satu inisiatif yang baru. The new norms yang ada. We must be very innovative, we must be very creative to be adaptable to the environment so that we can survive. Those people who are not adaptable to changes of environment, they won't be able to survive, whether they face challenges or not. Because this is indeed very crucial for us to ensure that we have the capacity, to ensure that we have to penetrate the market as aggressive as possible. Jadi saya amat mengalu-alukan langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian kerana kita pun ingin melihat bahawa negara kita dan negeri ini merupakan sebuah negeri menjadi food security kita dan we are the hub di dalam negara kita. Kerana kita yakin bahawa Sabah mempunyai potensi yang cukup baik berbanding dengan banyak tempat di negara Malaysia. Kesesuaian, kesuburan, tempat, lokasi yang ada, yang kita yakin bahawa we have all the niche advantage as compared to other places untuk kita timbul sebagai satu hub food security yang ada, bukan hanya untuk negara Malaysia, tapi juga di rantau ini. Kerana kita sedar dan tahu banyak negara di rantau ini sama ada Singapura, Korea, Jepun, lain-lain itu selain daripada Vietnam, Thailand, dia punya keupayaan tanah yang begitu tidak banyak luas. Kalaupun ada keluasan tanah yang ada di negara-negara ini, kemungkinan harga dia 10 kali ganda ataupun 5 kali ganda berbanding dengan harga tanah yang kita punyai di negeri, di Sabah ini. Maka penting bagi kita to exploit, taking advantage of what we have compared to other places yang ada. Kesesuaian tanah yang ada di Sabah ini jauh berbeza dengan banyak tempat-tempat lain. Kita boleh melihat bila mana kita tanam pertanian, sama ada ianya sayur-sayuran maupun buah-buahan, sama ada komoditi yang ada. Tanah-tanah yang ada contohnya mempunyai kelebihannya. Bukan hanya dari segi pokok yang kita tanam, kalau dia kelapa pandan, matag, kelapa itu cukup kayu dia very straight. Tapi bila kita tanam kelapa sawit, also very straight. Tapi setengah-setengah tempat, kita nampak dia bengkok sana, bengkok sini. Why is that so? Because the soil is pit soil ada.
Ada tanah mungkin bukan peat soil tapi tidak tersubur. Sesubur tanah kita di peringkat Sabah ini. Kena kita mempunyai kualiti tanah yang kita katakan volcanic soil yang ada. Di setengah-setengah tempat, di daerah kita, contohnya yang paling subur tanah ialah di kawasan Tawau. Dan Tawau itu merupakan satu kawasan yang dahulu masa penjajahan British. Saya membaca British Journal pada 1948-49. Konten jurnal dalam usaha pihak British untuk tanam pertanian. Dan di situ British meletakkan Queen Hill sebagai satu lokasi research center dia. Queen Hill ini dinamakan, the British name it the Queen, the Hill of the Queen. Why is that so? Because itulah tanah yang paling antaranya subur, tanahnya di tempat itu, daerah itu kena dia subur, volcanic soil yang ada. Kalau tanahnya kita lihat, terkadang itu kelapa sawit, very green in color, not only very green but very dark green. Mananya dia kandungan soil yang ada itu cukup subur untuk membolehkan kita tanam berbagai produk-produk komoditi yang ada. Jadi saya melihat dari segi potensinya ini kita perlu mengorak langkah untuk memastikan supaya kita ada comprehensive plan, the way forward for us. Itu yang bila kita mengambil tampuk pemerintahan, kita nakkan supaya the blueprint pertanian mesti ada. Bukan hanya rancangan yang kita perlu gubal, struktur yang perlu kita lahirkan, dasar yang perlu kita very comprehensive, kita juga pastikan bahawa mesti ada deadline dia. Tidak ada gunanya kita mempunyai dasar, tidak kita mempunyai structural changes, polisi yang begitu baik, delivery system yang kita tingkatkan, tapi jangka masa mesti ada. Kita tidak boleh tunggu sampai berpuluh tahun. Dengan itu, terkadang itu kita nakkan supaya sektor pertanian buat kajian secara mendalam. Beras yang kita tanam, kita tidak mahu tanam beras itu sehingga menelan masa. Hasil dia bertahun. Begitu juga kelapa sawit. Sasaran terkadang itu kalau benih yang biasa punya, dia hanya boleh menghasilkan 7 tahun sekali, pusing dia. But we must do research development. Macam mana kita nakkan supaya jenis klon yang ada untuk membolehkan supaya kita boleh tanam benih itu, kelapa sawit, tapi boleh menghasilkan dalam jangka masa 3 tahun. Kemungkinan boleh expedite that 2 tahun. Kerana dalam dunia perniagaan, we need the turnover. Kalau turnover dia berkali-kali, that is your profit. And that is your margin. Tapi kalau kita hanya tunggu sampai 7 tahun, mungkin pinjaman kita di bank, dia akan perlu, pasal bank tidak boleh tunggu 7 tahun untuk kita bayar utang. Satu interest. So you'll be locked down with all the debts yang ada. So you cannot sustain your business to expand, to grow bigger, because debts is quite heavy for you to absorb. Jadi ini yang saya nakkan supaya dengan adanya sistem yang ada, bukan hanya blueprint, kita minta supaya diperkenalkan, intensified, enhance kita punya research and development, supaya kajian mendalam, bukan hanya benih-benih. Contohnya, saya minta saintis last year jumpa dengan saya, tanam teak tropical wood yang ada. Dahulu kalau kita nakkan supaya teak tropical wood yang ada, jenis-jenis kayu yang keras, seraya, red seraya, all these sort of species yang ada, kita tanam, kadang-kadang itu dia akan mengambil masa 20 tahun, 30 tahun cycle dia untuk dapat di harvest. Tapi kalau kita buat kajian hari ini tidak boleh tunggu lama. Within short period of time, 5 to 7 years, you can harvest teak wood yang ada untuk membolehkan kita gunakan sebaik mungkin, bukan hanya untuk kegunaan kita, tapi juga untuk kita ekspor hasil produk kita ke luar negara. Perabot-perabot, hasil daripada raw material teak wood yang ada, dapat kita pasarkan ini. Dan saya berharap usaha ini dalam kita memasarkan, kita perlu menembusi pasaran yang ada. It's very important. Kita ada produk, kita ada komoditi, but how can we market them? Dan it will be costly bagi kita untuk antar orang. Terkadang itu kita buat mission,
antar supaya trade missions going to Korea, trade missions going to China, trade missions going to Europe, selling our product, exhibit that, not only to rent the hotel, rent the dewan, lepas itu sewa hotel, belanja penerbangan. So you can imagine cost incur is going to be even far much bigger if you use online system. It's not only cost less, time less consume. Dalam pada itu, untuk kita nak gunakan aplikasi IT, dalam kita melakukan apa juga perkhidmatan kita yang kita buat di Sabah ini, sudah sampai ketikanya untuk kita perkenalkan bagaimana penggunaan teknologi aplikasi ini dapat kita mantapkan. Bukan hanya kita adakan struktur itu sedia ada, but we must also train our people, expose them, the use of application, supaya kita boleh tingkatkan bukan hanya delivery system pada setiap ketika, supaya penggunaan ini kena teknologi ini, dia ada cycle dia. Terkadang itu usia dia dalam setahun, 2 tahun, obsolete. Then you have to change again. Macam mana aplikasi dia. Ya? Contoh macam iPhone, ya, tidak sampai berapa tahun. Begitu juga kereta, kita keluarkan kereta, desain dia, terkadang itu kalau kereta Mercedes, Toyota, they have to be adaptable to certain design yang ada untuk membolehkan supaya pasaran itu dapat kita selaraskan dengan keupayaan kita mengeluarkan. Kita keluar jenis-jenis yang lama, mungkin orang tidak akan membelinya. Sudah ada kereta di jalan raya yang cantik desain dia, yang very handy, kita katakan user friendly, application yang ada, maka itu akan membolehkan kita untuk selaraskan kehendak pasaran, keupayaan kita untuk menjual produk-produk kita. Hari ini dengan menggunakan aplikasi teknologi ini, yaitu hasil pertanian, dan ini menggunakan website yang ada, maka kita boleh perkenalkan jenis produk yang ada yang kita boleh jual ke luar negara. Penting daripada itu bukan hanya kita mempunyai salurannya, tapi gambar dia. Saya nampak tadi bila paparkan skrip tadi, the produk yang kita nak jual. Bila saya nampak cili dia kurus, dia punya cili itu very slim. Mungkin dia diet. Cili ini ada dieting dia. Mungkin tidak cukup makan, mungkin dia nak slim sangat ataupun dia makan ubat apakah. Just like mungkin yang lain-lain nak slim badan. You must be very presentable. The color must be vibrant. The product that you exhibit online, website itu, must be very attractive. And that is how you entice people to buy things. You can't entice people to buy your product if the product is not presentable. Dari segi outlook dia, very important. Nampak dipaparkan. Di luar itu cantik. Bila nampak cantik, tapi dalam dunia perniagaan, bukan hanya kita nakkan supaya dia cantik kelihatan. To sustain your business, bukan hanya kita nakkan produk itu gambar dia cukup cantik, jual, orang beli, dia Google website, dia order 1, 2, 3. Lepas itu bila sampai ke rumah dia, dia terus tengok, ya Rabbi, punya kurus dia punya Apple ini. Pura kurus dia punya produk dia ni. By the time you spoil the diet and spoil the taste of consumer and user yang ada, to promote that product, it will take time. They will never buy. They will never purchase. So along the way, kita kena teliti, bukan hanya promotion marketing kita, must be very comprehensive. But at the same time, kita punya delivery system kita, produk tu. Bila sudah produk ini kita keluarkan, packaging is very important. Jangan package dia bila sudah sampai Apple itu, pasal dia punya tidak ada cushion dia. Rubber bagai-bagai, lepas itu hentakan kargo yang ada, hentakan angkatan dalam lori yang ada, dia sikit rosak sikit, ada black dot dia. You know the Japanese consumer is very meticulous. Bukan untuk dia teliti. Orang Jepun, saya bagi contoh, kalau dia tengok ada satu Apple ada sikit black dot, reject. Quality control dia too high. Pasal apa?
dia nakkan supaya perniagaan dia sustainable. Bukan jangka masa sekali dia beli, kita mau orang kali-kali beli. Kan? Kalau sekali saja beli, tidak ada guna dia, lepas itu kita gunakan, oh we have this technology, applications, IT yang ada. Sekali saja, lepas itu tidak ada. Pasal apa? The content. It is not good for us. Remember this, dalam dunia perniagaan kehidupan manusia, content is also equally important. Dalam kita berdagang, berkecimpung dalam dunia perniagaan ini. Dan saya berharap kita nakkan supaya produk-produk yang kita pasarkan menerusi website, internet, application ini kena teliti secara mendalam. Kadang itu mungkin dalam kotak itu jumlah dia 10. Tapi bila dia buka ada 7. Missing 3. Mungkin tidak akan berlaku. Kalaupun tidak, kita antar produk kita ke luar negara. Supposed to arrive dalam jangka masa 24 jam. Rupanya sampai 2 hari. You know, the end user will think twice whether the system is really ready or not, or these guys yang ada di Sabah ini mampu ataupun tidak, sekali saja kita buat, dia reject terus. And itu yang kita kena teliti before we do things, make sure that everything is on intact. Ya? Dia punya sistem dia, sama ada aplikasi dia, sistem yang ada di toko tambah, kita kena susun itu daripada awal. Pengarah pertanian, produk-produk yang ada. Ya. Kadang-kadang itu kita tidak sedar, yang end user itu bukan orang nak makan. Bila kita katakan, this is organic. Dia sengaja mau beli tu. Dia buat kajian, dia makmal, rupanya ada pesticide dia pakai. And that can cost you. Not only legal implication there, but also it will turn down the end user. You can't sustain that. Dan kita nakkan market ini supaya turnover dia berulang kali. Kita jual barang bukan sekali. Macam kita minum di kedai kopi. Kalau kita minum di kedai kopi, dia cakap orang itu duduk sana. Tapi bila sudah dia minat di situ, kopi kau dia. Tanam kopi. Apakah mengucap tak tahulah apa roti apa yang ada. Terkadang itu saya selalu beli, saya minta muli beli apa roti dinanam ke abangan. Ya, sometimes sampai sudah jam 2, jam 3 sudah tidak ada, laris dia. Ya, so sekali saya cuba, kenapa dia laris? So I didn't believe it. So I went there, satu ketika saya nampak, I sat down there, dorang terkejut. Saya duduk di situ, saya minum. Bila saya minum, saya minta bau tu. Then saya baca just for a while, pura-pura saja. But I just want to study how. Then. Pasal orang cakap banyak di tempat itu. So you study then. So maknanya ada demand dia. Why is the demand? So saya beli. Saya beli ada roti yang kacang merah, red beans, ada roti itu yang kacang apa ni, kelapa punya tu. So I just taste. So it's up to the mark. Cuma kadang-kadang itu saya tengok dia biasalah. Kalau dia online tu bagus itu. Cuma quality control dia, kalau kita buat pau ini dia kena ada size dia. Jangan saiz ini besar, saiz ini kecil, macam juga durian. Ya, kalau kita ekspor macam nenas MD2, dia punya shape tu cukup cantik. Cukup dia punya ni, the shape dia punya ni, and this is what the quality clone yang kita mau. Tapi cantik saja. But the taste, is it good? Kita nakkan supaya manis dan kita nampak tekstur dia. Bila sudah belah nanas tu golden in color. Tapi kalau kau belah nanas nampak very pale. It's not attractive. Kau sudah makan, kau sudah tidak minat pasal tengok dia. Tapi kalau dia golden in color, kalau dia orange apa ni nanas itu kau buka saja, then you will get attracted in it, and then people will start to import and buy from your side yang ada ni. Jadi saya berharap sungguh mudah-mudahan dengan langkah yang kita akan lakukan mungkin dimulakan dengan 1 hari bulan November, ada masa, but kita kena trail that. Not only replication is important, ada dia punya platform dia, tapi saya nakkan supaya setiap produk pengarah pertanian, pegawai-pegawai, dia punya produk quality dia must be properly controlled, packaging dia must be properly controlled, dia punya transportation dia must be on time. Kita tidak mau nanti bila kita nak connect
berhari-hari, berminggu-minggu orang menunggu untuk kita nak dapat makan nenas yang ada, nak dapat makan durian yang ada, you know. And that is not going to be the produk yang orang akan beli. Ada satu ketika saya hadir di Bangsa-Bangsa Bersatu tahun 1996. I was leading MP, ada 5 orang MP yang saya jadi ketua dorang. Lepas itu saya berucap di United Nations tu. 1 bulan lebih saya berada di situ. Jadi rindu sangat. Datin was not with me. And then after that saya pergi pasar Chinatown, dia ada satu tempat. Lepas itu ada durian. Di New York ada durian, in 1996, you know. You imagine, lepas itu bila saya pergi sana, saya tengok dengan kawan-kawan MP, buka, beli. Tapi tengok dia, durian dia, beli saja, just want to taste dia punya tu. Tengok-tengok mau makan pun susah mau makan. Pasal dia frozen it, taste dia langsung tidak ada, rupa dia pun tidak ada, but just want to know. That is why saya pergi Paris, masa saya pula jadi Menteri Perdagangan Domestic Trade. Lepas itu saya tinggal di satu hotel, Intercontinental Hotel di Paris itu, saya duduk. Lepas itu saya tengok dia punya orchid. So saya tanya manager dia, saya tengok orchid itu. Lepas itu, where you get this orchid? We got it from Thailand. How do you manage to get this? It's so fresh look. Satu hari aja. Pagi ada penerbangan daripada Bangkok ke Paris. That aircraft carry those orchid yang ada. So freshness. Dia tengok. Bayangkan orang tidur, orang yang menginap di hotel itu dihasi dengan orchid yang subur, yang fresh, yang ada. Satu hari saja dia bawa, bukan 2-3 hari. Jadi dia supply. How long have you been getting the supply? We have been there for many years, getting supply from Bangkok. Jadi ini kita nampak, kita kena belajar. Masanya kena penting bagi kita. Particularly kalau the product is very freshable product, tidak boleh lambat. Particularly kalau the very freshable product, packaging must be very high quality yang ada. Jangan nanti sampai sana dia punya papaya, dia punya ni ya, sudah rosak, ya, oleh kena hambatan dari segi carriage, cargo, handling is not properly handled yang ada. Jadi saya berharap sungguh kena kita teliti dari segi produk quality control kita, dari segi sampai dari awal sampai ke penghujungnya. InsyaAllah kalau kita boleh lakukan, ini akan dapat membantu kita sebagai sebuah tempat, lokasi yang kita boleh menjadi pembekal jenis makanan buah-buah yang ada, bukan hanya untuk negara Malaysia, tapi juga untuk rantau ini. Kena kita mempunyai quality. Bila saya nampak di Kundasang, anak-anak muda kita graduate yang terbabit dalam pertanian, dia punya green pepper, dia punya cili dia very good quality. Gambar patut guna, ambil gambar cili di situ dan green pepper baru gambar di sana. Jadi dia menarik. Baru dia nampak rupanya dia punya very fresh look, you know. And this is very important for us. Hadirin yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dengan adanya sistem penggunaan aplikasi, website, teknologi yang baru dan juga penggunaan dari segi ulasan kesesuaian tanah dalam masa 24 jam ini, maklumat yang boleh di Google oleh semua pihak dan kita tahu di mana tanah yang ada. Saya masih ingat masa saya jadi Menteri Kampung, Felcra di bawah agensi saya. Felcra itu beli tanah di Sarawak. Bila beli tanah di Sarawak, tengok-tengok tanam kelapa sawit. Dia tidak siasat, dia tidak tahu. Rupa-rupanya tanah itu pit soil. Then when it's pit soil, you already bought and buy the land. You haven't done your homework well. There was no soil test, cuma mungkin ada interest. Orang ini mau jual, orang ini mau beli, tapi tidak teliti. Akhirnya, tidak sampai daripada berapa ekar itu yang boleh tanam, yang lain tidak boleh tanam. Nak tanam pun, you have to treat the soil. And the cost is even triple.
compare to other soil yang ada. Jadi kalau ada pengkalan data untuk membolehkan kita setiap pelosok negeri Sabah ini, mana tempat. Bukan kita tidak boleh buat, mustahil dalam 1 tahun. Kita tidak boleh buat research dari pelosok Kudat, Banggi sampai ke Long Pasir. You can imagine, kita tidak ada keupayaan, mustahil. Go deeper, test the soil yang ada, map it out. Dan kita ada pengkalan data mana kawasan yang bersesuaian untuk tanam nenas, untuk tanam kelapa pandan, untuk tanam jagung. Kadang itu kita hanya buat, pasal itu kemarin dulu bila saya pergi Kota Merudu, saya suka makan jagung dia. Pasal mungkin tempat itu agak sesuai untuk jagung. Tapi bila saya pergi Kaningau, saya juga melihat ada jagung yang berwarna-warni. Ada purple, very starchy and very tasty. Saya tanya di mana mau dapat, Datuk Yap pun tidak tanam. Ya, jadi you can imagine, dia punya shape, dia punya size, dia tidak besar, dia kecil. Tapi rasa dia, say very tasty. Tapi kita tidak banyak. Pasal kalau kita jual jagung, di hotel-hotel dia besar, kena putung-putung-putung. Tapi kalau itu, it's very handy. I think the tourist, ya, Christina, I tell you, kalau local like me pun boleh minat makan dan dia punya konten sedap jagung dia, you know, the purple corn yang ada tu, dia jagung yang warna purple, yang warna ni, then I like that. Itu yang saya minta Datuk Yap, kalau ada dia punya benih, saya nakkan supaya bagi benih, saya mau test di rumah. Datuk Yap ni tolong saya, macam-macam di rumah. Di belakang rumah Yayasan Sabah itu ada tanaman cili, padi, ada tanam brinjal, macam-macam di situ, di rumah itu. Saya tengok test macam mana, ada asparagus dia, saya tanam supaya saya tengok produk-produk yang ada benih-benih ini. Mungkin next time jagung, itulah Datuk Yap, saya minta jagung yang berwarna-warni. It's very attractive. You can't get anywhere else. Kita tidak dapat. Di Semenanjung pun tidak ada. Di tempat lain pun tidak ada. And this is where our advantage. Macam kopi Tenom tu. Kalau ada jagung bersaiz macam gitu, rupa macam begitu, rasa macam begitu, take advantage of it, market it. And I can tell you, bila orang tanya, oh ini jagung dari Sabah ini, jagung dari mana? Keningau. Jagung mana? Tambunan. Jagung mana? Apin-apin. Contoh macam begitu. And we have that. We can do that. Tapi kita tidak take advantage of it. Dari segi macam mana produk-produk yang mempunyai potensi. Kenapa? Kesesuaian tanah yang ada. Jadi kita dengan adanya pengkalan data untuk membolehkan masyarakat kita mengenal pasti, maka kita boleh galakkan untuk rakyat di negeri ini untuk membolehkan berkecimpung, tanam dengan apa jenis juga buah-buah, oleh kerana mereka mengetahui bahawa ini merupakan kawasan yang bersesuai untuk rambutan, untuk lain-lain. You know, you go to Tawau, rambutan dia lekang. Dia tidak melekat. Satu, dia very sweet. Yeah? So this is where yang perlu kita lakukan. Masa saya dulu di Johor tu, agensi saya Kejora. Dan bila saya buat Kejora lawatan di Johor, saya minta supaya mereka tanam nangka, good quality nangka. Lepas itu saya minta dorang tanam rock melon. Pasal Singapura tidak ada. Now in Johor, every product yang kita tanam, rock melon, nangka yang ada, kita ekspor pergi luar negara. It can be done in Johor. That was my initiative under Kejora. Supaya saya nakkan pasal tanah tidak luas, tapi kita gunakan teknologi vertikasi. Tanah yang tidak luas, tanah yang tidak banyak, kita gunakan teknologi itu pada tahun berapa lama sudah tu. So now they exporting it. And the taste is good, quality is that, cheaper. Dari segi sudut itu untuk membolehkan kita dapat memanfaatkan. Saya yakin Sabah ini mempunyai potensi yang jauh lebih baik daripada mana-mana tempat di negara ini kalau kita betul-betul koordinat tindak tanduk kita sebagai sebuah kementerian, sebagai sebuah tenaga manusia yang ada untuk melihat bahawa kita boleh pertingkatkan keupayaan kita untuk memasarkan, melahirkan kualiti produk dan juga perkhidmatan kita. Dan saya berharap kalau sekiranya ini dapat kita tingkatkan platform yang ada,
Bukan hanya mungkin produk komoditi, mungkin ada ketam daripada Indonesia, mungkin ada produk-produk dari Indonesia, because kita punya sistem yang kita install ni, efisiensi dia, quality dia is very good. There will be many people who will ride on it. Pasal dia bagi tahu bagus kita guna. Ya, sekarang ni pun ada ketam dari Indonesia, tapi dia hantar ke Tawau. Lepas itu ekspor. Jadi bila ekspor sampai ke Hong Kong, ke Jepun, oh this is crab from Sabah. Tapi dong tidak tahu bukan dari Sabah. Itu contoh. But if we have that sort of platform yang ada, then people can benefit out of it. And people will be attracted. And the services yang kita boleh render is another income. Form of income for us. To make sure dengan ada platform yang ada, dapat kita tambah baik, dapat kita tingkatkan keupayaan kita. Saya berdoa, berharap agar usaha ini akan dapat kita jayakan dan semua pihak yang ada akan dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk merealisasikan usaha pendigitalan, penggunaan teknologi IT secara online, pengkalan data, maklumat yang ada yang kita nakkan, dan juga untuk kita nak memasarkan produk kita. Pasal saya yakin dalam masa-masa mendatang, mana-mana pihak, mana-mana negara yang mempunyai sistem yang boleh adaptable to the environment, they will be the winner. They will be the winner end of the day. Tapi kalau kita masih menggunakan yang keadaan dulu, cara-cara kita berdagang antar orang, pergi Jepun, promote pasar, adalah boleh, bukan tidak boleh. Tapi dia mengambil masa. Masa dulu saya nak promote batik Malaysia di Harrods, di London. Saya nak promote kicap Cap Tamin di Selfridges. Bantarlah, bawa berkotak-kotak Selfridges punya ni. Lepas itu saya buat pameran di London, batik dari Terengganu. Waktu itu Sultan Terengganu jadi agung, Permaisuri punya Nur Zahira batik dari Terengganu. Saya minta ubah suai desain dia. Saya minta supaya batik-batik yang ada ni, kalau untuk pasaran European, the coloring, the design dia jangan terlampau too bright sangat. Kalau African market is different taste. African market they want a very vibrant color, merah, yellow, coklat, macam-macam dia punya color ni. Lepas itu kalau di Europe ini dia nakkan supaya very soft color, baby blue, pink, light color like that. So ini kita nakkan. We need to know. Dalam kita memasarkan produk, saya beritahu, kalau kau jual produk-produk batik, tapi jangan jual batik sejak sebagai kain baju. Saya maklumkan, pasal itu, kalau kita hanya jual batik sebagai baju, tidak akan ada luas pasaran dia. Saya beritahu, buatkan batik tapi different design, buat necktie. Dan supply the raw material kepada produk-produk Brioni, Christian Dior, San Carlo. These are the high-end produk yang ada, necktie batik. Tapi desain dia bersesuaian. Itu dalam pasaran yang kita ada. Tidak cukup buat necktie, buat beg tangan, tapi dia punya paneling dia. Batik. Tapi good quality yang ada, silk. So ini yang kita nakkan. Tapi orang they didn't catch up. When I was a minister, lepas itu Rais Yatim ambil alih. Rais Yatim didn't follow through. Batik tidak ada lagi di Harrods. Saya tidak tahu kicap Cap Tamin ataupun tomato sauce. If you go to Holland Park, supermarket di situ London tu ada situ semua makanan-makanan daripada ASEAN countries. You go to certain places, I introduce them. Saya bawa pergi Dubai, but it costly. Saya bawa pergi Dubai, semua pedagang dah, Roselle yang minuman daripada certain places bawa. Sudah untung-untung sikit, saya tengok bila sampai di Dubai, habis sudah sehari dua, saya tengok orang-orang yang ikut pameran itu, duit itu yang ada jualan dia terus, saya tengok di kedai jual emas. Bagus aku bilang, bila saya call them, I said, please, duit ini simpan, jangan beli emas. In life, kalau duit itu kita gunakan untuk beli emas, beli jam, jam datang. Kalau duit itu kita gunakan untuk beli kereta, kereta datang. Kalau kita gunakan duit itu untuk leisure, leisure datang.
Tapi kalau duit ini kita gunakan untuk cari duit yang datang. So you must use money to make sure that you have more money, not more leisure. Ini tak. Ada duit saja beli kasut LV lah, Christian Dior lah. Jadi dah untung itu tidak banyak. Berniaga bila ada hasil, pejabat dulu cantik. Wah, nampak cantik. Lepas itu kereta Mercedes. People doesn't look at that. They look at the content. That's why I said aplikasi ini content is very crucial. Hadirin yang dihormati sekalian, I don't want to give a lecture, boleh cerita panjang, tapi yang saya harap yang penting kepada kita, pastikan supaya pelancaran ini akan dapat kita jayakan, dapat dilaksanakan, akhirnya akan dapat membuahkan hasil, bukan hanya peluang pekerjaan. Down the line, you imagine, aplikasi ini di bawah pertanian, di bawah nelayan, di bawah, dia punya multiplier effect to the economy is huge. Marketing, packaging, transportation is a lot. Dia punya multiplier effect. That is why this particular sector, I want it to be done. Because kesan dia kepada orang-orang miskin di luar bandar. Ya, jangan hanya mungkin Datuk Pengarah Pertanian, they also encourage contract farming. Tapi must be guided. Orang kampung libatkan mereka yang sudah ada tanah. Tapi ada quality, beli daripada orang, tanam nenas, mesti ada pembeli dia. Itu yang saya dalam blueprint, is already very comprehensive approach, ada central purchasing power, ada central purchasing yang center untuk collect produk-produk ini untuk mereka beli, dan ini akan dapat kita jayakan insyaAllah. Dengan kata-kata itu sekali lagi saya ucapkan tahniah, syabas kepada pihak yang telah menganjurkan majlis kita pada pagi ini dan mudah-mudahan ianya akan dapat disempurnakan sebaik mungkin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas ucapan peresmian sebentar tadi dan mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima turun dari pentas untuk menyempurnakan gimik pelancaran aplikasi digital. Majlis juga menjemput Datuk Surveyor Haji Safar Untung, Datuk Wong Hon Jun, Datuk Rosmadi Sulai, Dr. Marina Tinggal, Tuan Muhyiddin Haji Ismail serta Datuk Christine Elio untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima untuk menyempurnakan gimik pelancaran. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita saksikan pelancaran aplikasi digital, ulasan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online. Dengan ini, mohon Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mengimbas QR Code yang dipaparkan pada skrin yang disediakan dengan menggunakan tablet yang dibekalkan. Dipersilakan.
Demikianlah tadi tayangan montaj aplikasi digital yang telah dilancarkan sebagai penghargaan di atas kesudian yang amat berhormat Ketua Menteri hadir ke majlis pelancaran ini. Majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Pengarah Pertanian Sabah Tuan Muhyiddin Haji Ismail untuk menyampaikan cendera kenangan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Dipersilakan. Majlis merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri serta tamu jemput acara sebentar tadi, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan sekalian. Mohon rakan-rakan media untuk mengambil tempat bagi sesi Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya adalah sesi sidang akbar. Mohon rakan-rakan media untuk mengambil tempat bagi sesi ini. Dan mohon mahara hadirin sekalian untuk kekal berada di ruang masing-masing bagi memberi laluan acara sidang akbar berlangsung. Di depan saja. Yang amat berhormat Ketua Menteri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan keberangkatan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri beredar dari majlis ini. Dengan ini majlis berakhir di sini. Bagi pihak penganjur majlis, kami merakamkan ucapan setinggi penghargaan di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Datuk-datuk, datin-datin dan tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk menjamu hidangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.